maka diangkat sumpahkan biha dengan dia aibi iqamati khalifati Abi Bakrin. Tak ada memolek. Maka diangkat sumpahkan dengan dia aibi iqamati khalifati Abi Bakrin. Dengan mendiri akan jawab kuasa ataupun jadi pemimpin bagi Abu Bakar. Lama mana orang Islam tu akad sumpah Abu Bakar jadi pemimpin ganti Rasulullah? Asyrata thalasa. Li thalasa asyrata. Bagi 13 tahun. Jadi Abu Bakar duk jadi khalifah ialah 13 tahun. Hak jadi pak khalifah hak pak ni, hak jadi khalifah paling kurang hak paling dah orang panggil masa sikit sekali ialah kena kepada Ali. Abu Bakar 13 tahun, Umar tak silap ingat belah tahun, 12 tahun. Usman pun lebih kurang 7-8 tahun. Tapi orang jadi khalifah ganti Nabi daripada sahabat pak Al-Khulafa Ur-Rasyidin ialah Ali. Ali 2 tahun setengah. Ali hak paling apa? Paling sikit sekali, paling sikit sekali hak jadi khalifah. Tengok. Khalat lalu ia 13 tahun ni. Hak jadi khalifah ni oleh Abu Bakar lalu mari min Rabi'il Awwali, daripada bulan Rabi'il Awal. Apa makna Rabi'il Awal? Yakni berbunga bagi yang pertama. Asal Rabi', seperti ambatar Rabi'ul Baklah, telah menumbuh oleh musim Rabi', musim berbunga al-Baklah akan sayuran-sayuran. Jadi nak kata Abu Bakar mengetah ganti Nabi 13 tahun permulaan ambil daripada bulan Rabi'il Awal. Lepas tu mula ambil pada bulan Rabi'il Awal minas sanatil hadiyata asyarata, daripada tahun sebelah. Minas sanati al hadiyata asyarata, baca molek. Daripada tahun sebelah hijrah. Jadi sebelah tahun dah. Makna jadi khalifah ganti Nabi, mana masanya 13 tahun mula daripada bulan Rabi'il Awal, daripada tahun yang sebelah. Karena tahun yang sebelah ni juga tahun diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat. 1 hijrah Nabi tak mati, Nabi mula duduk Madinah. Tahun yang kedua timbul peperangan Nabi sekali dengan sahabat. Orang panggil peperangan Badar. Tahun yang ketiga Nabi perang Uhud kali dengan sahabat. Lepas tu duduk mari yang di Madinah ialah 11 tahun. Nabi duduk sampai 11 tahun. Tahun yang sebelah, tahun tu juga wafat Nabi. Kerana Nabi tu baik daripada kota Mekah, Nabi umurnya berapa? Yang ni umur lebih kurang 52. 52 mari duduk Madinah, ada kat 12 tahun, 11 tahun lebih. Nabi mati umur 53. Sebab tu tahun yang sebelah, tahun yang wafat Nabi. Maka tahun tu juga diangkatkan Abu Bakar jadi khalifah. Tengok. Wa awwalu man baya'ahu Umaru ibnul Khattab. Dan bermula awal-awal. Dah. Yang mubaya'ah lah ia. Awal-awal mereka dan orang yang mengangkat sumpah lah Yaman. Dia akan Abu Bakrin. Abu Bakrin jadi khalifah. Orang mula-mula kata wallahi wa ballahi, hak nak jadi khalifah ni Abu Bakar. Siapa dia akan sumpah mula-mula? Umaru ibnul Khattab radhiyallahu anha. Ialah kena kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu anha. Ialah kena pada Umar weh. Orang mula-mula akad sumpah untuknya khalifah Abu Bakar ni ialah Umar. Alimi. Walam yubayi', dan pula tidak angkat sumpah lah akan Abu Bakar jadi khalifah Aliyun oleh Sayyidina Ali ibnu Abi Talibin. Ali tak siap kat sumpah. Tapi mula-mula daripada golongan Islam, dia dari apa orang panggil daripada sahabat-sahabat yang besar, ialah Umar mula-mula akad tangi, dan Umar lah mula-mulanya orang yang akad sumpah nak Abu Bakar jadi khalifah. Kerana Umar yang kena Abu Bakar, dia tak kena lagi ke Ali, dia tak kena lagi pada Uthman, dia kena kepada Abu Bakar sebagai jadi pemimpin. Ali tak akad sumpah. Kata tidak mubayyah Ali illa ba'da wafati Fatimah radhiyallahu anha. Malaikan selepas daripada wafat dan mati Siti Fatimah, yakni anak dan binti Rasulullah.
Ali kata aku tak siap akad supah. Selama mana Fatimah tak mati, selama tu aku tak akad supah. Ya sebab dia panggil ada tekih. Ada selisih di antara Abu Bakar dengan Siti Fatimah. Lek belakang. Jadi ada selisih. Ya sebab lepas ada Nabi mati, dia timbul masalah banyak. Abu Bakar dengan Fatimah ada selisih. Adapun Siti Aisyah, isteri Nabi, anak Abu Bakar. Fatimah ni anak Nabi. Ada alim natu Nabi. Lepas tu dia timbul untuk tua Nabi dengan anak Nabi jadi selisih. Selisih buku saka ataupun buku harta faid. Dah terpucuk tu. Lepas tu ketika Nabi wafat, Siti Aisyah perang alim, natu dengan tok tua perang. Dia silap faham orang panggil ijtihad masing-masing. Pandangnya nampak masing-masing. Tengok lagi. Sebab Pak Ali takut tak akad supah lah Mu'anah Fatimah tak mati. Wafi Muslim. Dah. Segar sikit dah. Dah. InsyaAllah dah minta bercergah dah weh. Dah minta selamat dah. Minta cergah dah. Cergah sikit. Dah. Nasyad. Arab panggil nasyid. Cergah sikit. Dah. Kita tak boleh kat dalam rumah. Semua tidur. Dah. Tak ada labur dah. Dah. Wa fi Muslim ay waruya fi Muslim. Dan diriwayatkan pada Imam Muslim. Waruya fi Muslim gitu. Wa fi Muslim ay waruya fi Muslim. Dan diriwayatkan pada Imam Muslim. Hadis Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha. Hala kaunihi nakilan. Hal kada Imam Muslim tu menakal ia dan meminta Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha. Ia menakalkan hadis pada Siti Aisyah radhiyallahu anha kata ruwiya naib fa'il bagi ruwiyah azah. Anna dia naib fa'il bagi ruwiyah kita takdir tu. Anna Fatimah akan bosa Siti Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bagi Rasulullah sendiri. Maka semua daripada anak Nabi apa orang? Anak Nabi ada berapa orang yang tak ingat ada apa orang? Apa orang? 7 orang. Nah, anak Nabi ada 7 orang. Berapa perempuan, berapa lelaki? 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan dah. Tapi anak Nabi orang, anak Nabi 7 orang ni, 3 lelaki-lelaki, 4 perempuan, maka orang yang paling semih dengan Nabi, paling serupa dengan Nabi ialah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah ni Nabi gelar dia Az-Zahra. Gapo Zahra? Yang berbunga ia. Siti Aisyah Nabi gelar Humaira, yakni utamera. Siti Fatimah Nabi gelar Zahra. Apa Zahra? Yang berbunga, yakni berbunga bangsa. Bunga bangsa pada masa itu ialah Siti Fatimah. Kemudian diriwayat pada hadis Muslim bahasa Fatimah anak Nabi ni ursilat, diutuh akan dia akan Fatimah. Ada orang utuh Fatimah. Hatta Fatimah gimana? Ila Abi Bakrin. Dia berjumpa dengan Khalifah Abi Bakar. Jadi ketika ni Abu Bakar jadi kedebeh, Abu Bakar jadi pemimpin, Abu Bakar jadi khalifah. Maka ketika ni juga masalah duk timbul tergelar, masalah harta ghanimah dan harta faid. Deh. Maka orang utuhkan masalahnya Siti Fatimah pergi jumpa dengan Abu Bakar. Kama dia utuhkan akan Fatimah kepada Abu Bakar, tas'aluhu. Pergi buat apa? Tas'aluhu, supaya nak menanya ia Fatimah bukan Nabi mak. Nabi Fatimah. Domain tu. Mak. Fatimah lah utuh Fatimah jumpa Abu Bakar, Fatimah tanya. Dia mau hantar Fatimah, Fatimah, ni daripada kalangan sahabat kalau hantar Fatimah mungkin jumpa dengan Abu Bakar. Panu mu tanyalah Abu Bakar. Ini daripada golongan fok-fok muslimin yang ada di dalam Madinah, ya hantar Fatimah pergi jumpa dengan Abu Bakar. Maka suami Fatimah tanya, tas'aluhu, menanya ia Fatimah, hu akan dia akan Abu Bakrin. Domain tak molek. Jadi adanya golongan utuh Fatimah pergi jumpa dengan Khalifah Abu Bakar untuk menanya Abu Bakar. Tanya tentang apa? Mirasaha, akan persakaan Fatimah. Deh. Fatimah mungkin tanyalah. Tanya Abu Bakar tengok hasaka mungkuk mana ni. Supaya kita lah. Ayah kita mati. Tiba-tiba ayah kita bini banyak. Ada bini jalan sore, lepas tu ada bini hak goro sore. Misal ni.
Hak jalan tak apalah duk dengan orang tua, hak nun mok jauh sikit. Lepas tu fok lek segoro nun kata mencuba pergi tanya keluarga mu lek nu harta mu tu tak ada langsung ke monggo mu anak ya ke. Kan? Apa ni? Dia mahta Fatimah mencuba pergi tanya Abu Bakar, harta ayah namu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat mana ni? Gapo tanya tetengah pesaka tanya akan mirasaha min Rasulillah. Pesaka tu hak lebih ataupun yang tinggal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo saka Rasulillah? Mimma afa Allahu alaihi. Baca molek. Daripada barang, daripada persakaan afa Allah ai afa'ahullah. Daripada barang yang mesempena akan diakan barang oleh Allah Ta'ala. Mesempena alaihi ke atasnya ke atas Rasulullah. Faham tak? Bila Allah Ta'ala sempena harta ni ke Rasulullah? Bil Madinati. Ialah di Madinah. Masa ketika Rasulullah duduk di Madinah. Maka harta ni bila ni? Hak Rasulullah dapat masa dia duduk Madinah ni. Kalau kita kiranya wafduka, engkau ketika ning saat ni tu orang panggil wafduka. Jadi kalau kita nak tengok wafduka ni satu ketikanya ia ada wafdud. Kalau wufud tu makna satu utusan. Bil Madinah tu engkau tu wufud. Kalau kita kira mari wafduka patu bil Madinah. Mana mimma afa Allahu ala bil Madinah. Barang yang sempurna akan dia oleh Allah kata Nabi di Madinah. Masa waktu Nabi duduk Madinah. Maka dia saat ni tu, siapa dia ketika ni jadi wufud? Kalau kita kira mari, Abu Bakar jadi wufud. Kalau kita kira mari. Wafduka, makna kata pilihan engkau tu. Kemudiannya kalau kita kira mari ni, siapa dia jadi wufud tika ni? Kemudian kalau kita mimma afa Allah ni di mana? Qaryatun bi Khaybar. Ialah satu kampung yang ada di Khaybar. Jadi kita tengok sini faham dah masalah ni. Ya harta hak dapat daripada harta fake, harta ghanimah. Faham molek? Harta dalam Islam ada dua. Pada masa Rasulullah dulu, ia ada dua, ingat molek. Yang pertama harta ghanimah. Apa harta ghanimah? Harta Nabi dan sahabat perang. Orang kafir itu lari seperti kita tahu di peperangan Badar ataupun di peperangan Uhud. Perang Islam dengan kafir, perang. Orang kafir kalah. Apabila kalah dengan orang Islam, dia tinggalkan mah, dia tinggalkan perak, dia tinggal duit. Tinggal di dalam medan peperangan. Lagi pula orang Islam tu rapah ambil kuda lah, gapolan. Tak masuk lah dah. Mah, perak, duit, kuda, harta benda makin ni. Semua itu dia apabila merasa dapatkan harta dengan jalan ataupun cara peperangan, maka orang panggil harta ni nama harta ghanimatun. Faham tak ghanimah? Yakni harta yang dapat keuntungi dan kemonongi dengan sebab peperangan. Satu. Yang kedua harta fake. Apa fake? Fake ni harta bukan masalah harta apa. Harta ni tak ada melalui perang orang Islam dengan orang kafir. Tapi orang Islam, orang kafir tu tak wani nak duduk. Orang kafir pun tinggal rumah dia, tinggalkan masalah kebun dia sebab takut kepada Islam. Sebab tak wani nak duduk negeri Islam, maka tinggal pesaka dia, tinggal harta dia, tu baik pergi duduk negara apa dia. Supaya dululah kita kata tahun 50 hari baru ni 57, tahun 40 hari lebih-lebih tu dah. Maka orang sia-sia tak wani nak duduk partai kita kan, lari nak kok bakok apa itu ni. Misal tu. Maka harta dia tinggal. Orang panggil harta tu panggil harta al-fai. Harta dapat daripada orang kafir dengan tidak melalui perang. Maka ni orang panggil harta masa ni, harta fai ni, dia kena bagi 5. Harta ni bagi 5. Yang pertama untuk Allah, yang keduanya untuk Rasul, yang tiga untuk kerabat Nabi. Yang keempat untuk orang perang. Yang kelima untuk bagi kuda dalam medan perang tu. Siapa dia pergi perang dengan kuda yang ada buai juga. 5 bagi. Lepas tu sebab ni buting ni, Aminah Fatimah pergi tanya ke Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, harta ku tak ada, kau pesaka ku tak ada daripada ayahanda ku. Kerana ayahanda ku ni dapat harta fik masa ketika hidup Madinah tu berapa kali?" Deh. Maka di Madinah saat ni tu mana harta fik dapat di Madinah? Ialah qaryatum bi Khaybar. Murad dengan Madinah.
Tapi ketika ni wafduka. Kita baca itu apa? Jadi wafduka saat ni engkau satu jadi utusan ketika ni. Kita bahas dari kita. Wafduka kita buh makna gini. Nah, wafduka ketika ni kita pasal maknanya ialah Abu Bakar ketika ni masalah ketika ni Abu Bakar jadi utusan, tak ada jadi pemimpin lagi. Tapi orang panggil utusan daripada Rasulullah, dialah orang tuju duk cara masalah taufik ni. Lagi pula di bil Madinah tu murak dengan Madinah ketika ni qaryatun bi Khaybar. Mimma afala di mana? Barang mesempena oleh Allah ke atas Nabi di mana weh? Qaryatun bi Khaybar. Ialah satu kampung. Nah, mimma afallah tadi kita takdir ni. Deh. Jadi ibarat ia tu jadi kalau kita kira magini lah. Ila Abi Batas alumirasa. Jadi Abu Bakar tika ni wafduka. Engkau itu satu utusan ya Abu Bakar. Utusan saat ni tu, utusan saat ni engkau saat ni tu oleh Rasulullah. Sebagai jadi utusan, sebagai jadi ketua di dalam masalah hak taufik ni. Jadi hak taufik Nabi dapat daripada kampung yang bernama Khaybar. Khaybar ni fu anaduk hari ni. Nak klik sana, yang itu tak faham masalah. Jadi dulu Madinah ada tiga apa? Ada Islam, Yahudi tiga kumpulan. Ada Muhajirin wa Ansar dan satu. Lepas tu di Madinah tu ada Fok Khazraj, ada Fok Aus. Hak golongan besar-besar daripada golongan Arab, daripada kumpulan Arab ialah Khazraj dan Aus. Hak di Madinah. Adapun di Mekah Quraisy, Hawazin, lagi pula Sakif. Hak tu Fok besar-besar. Kemudian di Madinah ada kumpulan daripada orang Arab, dua kumpulan besar, Khazraj dengan Aus. Lepas tu Yahudi tiga kumpulan, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Kemudian apabila timbul peperangan saat itu, maka Nabi hambatkan kafir Yahudi ataupun orang Yahudi setengah-setengah hidup di Khaybar. Lepas tu timbul pula situ orang panggil serengi. Orang kafir lagi pula orang Yahudi takut, maka tinggalkan harta. Maka harta yang terdapat daripada Khaybar tu dikatakan harta fai daripada orang-orang kafir. Maka Fatimah kita tanya tu, maka engkau tu wafduka, ataupun baca tu wafduka ataupun wafdika. Engkau sebagai jadi utusan. Utusan engkau di mana? Qaryata. Nak baca mana tu? Nak baca qaryata bi Khaybar tak sedap. Dah. Kalau kita klik sini apa mimma afa'ullah mimma afa'allahu alaih, daripada barang yang mesempena akan ikan barang oleh Allah alaihi ke atasnya, ke atas barang. Dah. Jadi Abu Bakar ketika ni wafdika, engkau sebagai jadi utusan pada masa tu. Kita tengok kali lagi. Kemudiannya barang yang mendapat harta taufik lah oleh engkau saat itu qaryatun bi Khaybar. Apa ada masalah tu? Tak apa, tengok sekali lagi Iraq ya. Lama-lama. Wa ma baqiya min khumusi Khaybar. Dan barang yang tertinggal lah ia barang. Ibarat tengok kali lagi. Min khumusi Khaybar, daripada 1/5 daripada harta Khaybar. Jadi harta taufik yang dapat daripada kampung ataupun muhafazah Khaybar, satu tempat pada Khaybar, maka bagi hak lebih daripada harta yang dibagi oleh Rasulullah, hak 5 bahagi itu tu lagu mana buahkah? Faqala Abu Bakrin, maka telah berkata oleh Abu Bakar, berkata na, inna Rasulullah, sesungguh Rasulullah ni Abu Bakar kata. Jadi ketika ni Nabi hantar Abu Bakar sebagai jadi wufud ataupun sebagai jadi utusan ganti Nabi pergi pada Khaybar untuk nak mengutipkan harta taufik. Maka orang panggil lebih-lebih pada harta taufik ni, hak 5 khumus ni lagu mana? Maka Abu Bakar pun jawab Siti Fatimah. Jawab nak tengok. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguh bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, berkatalah ya Rasulullah, la nurasu, tidak dipesaka akan kami. Kami tu tak dapat pesaka weh. Rasulullah tu tak dipesakakan akan kami. Kami tidak bagi saka. Tuan kata la nurisu, tidak mempesakai oleh kami. Cerita la nurisu, kami tidak mempesakai. Masalah harta taufik yang dapat daripada Khaybar, kami tidak mempesakai. Kami tak mau bagi. Rasulullah tak. Dosen bagi tu mataraknahu,
barang yang meninggal oleh kami akan dia, akan barang sadaqatan, sebagai jadi sedekah. Rasulullah saat itu sebeda, kami tidak membagi akan barang yang meninggal oleh kami akan dikatakan barang sadaqatan, sebagai sedekah. Kami tak mau bagi. Rasulullah kata kami tak semu pesakai. Innama ya'kulu alu Muhammadin. Nabi kata. Ini Abu Bakar cerita ni. Sesungguh Nabi kata kan Abu Bakar cerita. Innama ya'kulu alu Muhammadin. Sesungguh memakailah oleh keluarga bagi Nabi Muhammad. Daripadalah. Min hazal mal. Daripada ini harta. Jadi kami tak ada nak membagi, kami tidak nak mempesakai. Tak dipesakaikan akan kami, kami tidak mempesakai. Rasulullah katanya la nurasu, tidak dipesakai akan kami barang yang kami meninggal akan dia sebagai sedekah. Bermula barang yang kami meninggalkan akan dia akan barang sadaqatun, ialah sedekah. Kali lagi. Jadi Rasulullah saat itu tidak membagi, la nurasu, tidak dibagi akan kami oleh Rasulullah. Rasulullah kata kami tak bagi. Tak bagi kepada fuak-fuak kami. Ma bagi yang taraknahu, yang telah meninggal oleh kami akan dia. Bagi kami tinggalkan dia daripada harta taufik ni. Sadaqatun, dia tu jadi sedekah. Tak juga. Bagi hak yang tinggal tu dikatakan sedekah, ya tu sedekah. Tapi kata laginya, innama ya'kulu alu Muhammadin, sesungguh memakai oleh keluarga Nabi min hazal mal, daripada ini harta. Nabi kata makai tu daripada harta-harta ni lah. Tapi kata Abu Bakar laginya, wa inni wallahi la aghyaru syai'an min sadaqati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an haliha, bagi yang kami meninggalkan akan dia itu sedekah. Nabi kata kami nak sedekah bagi tu. Lepas tu Abu Bakar berkata, wa inni, sesungguh aku Abu Bakar ni, wallahi demi Allah, la aghyaru, aku tak mau mengubah, aku tak saya ubah syai'an, akan sesuatu, aku tak saya mengubah akan sesuatu min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tak mengubah, aku tak mengubah an haliha, daripada kala kuenyo, kala kue sedekah. Jadi Nabi kata tak dibagikan kamu, kami tak dibagi akan kami oleh Nabi. Bermula barang yang kami tinggalkan dia tu ialah sedekah, untuk sedekah. Dan pula sedekah saat itu keluarga Nabi tu makan pada tu. Lepas tu Nabi katanya makan keluarga kami daripada sedekah, kami tak mau bagi. Asalnya harta taufik dengan molek. Harta taufik, harta ghanimah ya bagi 5. Ya bagi 5 bahagi 5 khumus. 1 untuk Allah. Tak dalam gawak bank Islam. Orang panggil taruh di dalam Baitul Mal. Dan 1 bahagian wi ke Rasulullah. Sebab Rasulullah orang mega, orang metap lagi pula orang cara dalam media perang. Maka ada buai bagi Rasulullah. Dan 1 bahagian lagi untuk keluarga Nabi. Dan 1 bahagian lagi bagi orang perang. Dan 1 lagi bagi kenderaan yang ada dalam media perang, kuda, unta, ini ada buai dia. Kemudian saka hak dapat daripada Khaybar, Nabi kata tak dibagikan akan kamu dan tak dibagikan akan kami. Tak bagi harta ni. Bermula barang yang kami tinggal tu sedekah, semua sedekah. Jadi sedekah. Untuk jadi sedekah. Lepas tu Abu Bakar kata, apabila Nabi kata benda tu jadi sedekah, kami tak boleh ubahlah daripada cara Rasulullah. Hak Nabi kata sedekah, sedekah. Kami tak mau ubah. Kami tak mau bagilah sebab Nabi kata sedekah. Sedekah mana? Allati kanat, yang telah adalah ia sadaqah, ia allati. Sedekah mana weh? Allati kanat, yang telah ada ia sedekah saat ni fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat dia tak lakah Nabi. Nabi buat lah no lah tu. Pak Abu Bakar dia sangat apik dengan Nabi. Nabi buat macam tu. Nabi tahu Abu Bakar, harta hak kita dapat daripada Khaybar ni kita jangan bagi.
Hak sungoti boleh bagi 5, tapi Nabi kata tak usah bagi. Hak ni kita buat sedekah untuk siapa dia susah, siapa yang fakir, siapa dia jadi susah dan apa-apa dalam Madinah, kita bagi ke orang tu. Harta ni kita tak usah bagi. Dah. Lepas tu Siti Fatimah mari mengayuh, mari minta mana harta ayah kami nya Abu Bakar. Harta ayah kami, hak terdapat dia duduk Madinah berapa kali, hak terdapat daripada harta fiq daripada Khaybar, mana hartanya? Dah. Abu Bakar kata, "Hei Amin Fatimah, harta sungguh dapat kami dengan Rasulullah pergi perang ataupun kami pergi di Khaybar, dapatlah harta fiq itu. Tapi Nabi kata harta tu kami tak mau bagi. Tak dibagikan kami. Kami tak mau bagi. Lagi pula harta tu untuk jadi sedekah bagi fuqara dan masakin." Lepas tu, Fatimah tak lagu mana? Harta fiq. Tak boleh. Sebab Nabi jadi atas sedekah. Harta tu tak ada bagi 5 dah. Pak kami dan aku, demi Allah, ku tak akan ubah dengan cara Rasulullah. Rasulullah atas sedekah. Allati kanat fi ahdi Rasulillah. Lepas tu tengok sobat dia jaga ni. Wala a'malu fiha. Dan aku tidak memperbuat dan tidak beramal fiha padanya pada sadaqati Rasulillah. Aku tidak beramal dan aku tidak buat pada sedekah Rasulillah bima amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat dengan barang. Amila ay amilahu. Tengok adik-adik semua. Abu Bakar kata, aku tidak beramal dan aku tidak mengerja dan aku tidak buat keputusan illa bima amila ay illa bima amilahu, malaikat dengan barang yang memperamal, yang mengerja, yang membuat akan dia akan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud? Ambil maksud dulu. Ibarat kita kali lagi. Jadi masalahnya Fatimah mari jumpa dan mau utus dia mari jumpa Abu Bakar. Pati cerita ni. Mari jumpa Abu Bakar tanya tentang saka ayah dia. Saka saat ni tu hak ayah dia saat ni tu yang Allah Taala wi harta taufik masa ketika Nabi duduk di Madinah. Kamu dia duduk Madinah saat ni tu Abu Bakar sebagai jadi utusan oleh Nabi. Nabi utus dia pergi kepada Khaybar untuk mengutipkan harta taufik ini. Deh Abu Bakar jadi masalah wufudnya. Jadi orang panggil wafdukan tu boleh baca orang yang terpilih ataupun seorang yang terpilih. Ataupun satu orang yang apa? Yang jadi apa? Pilihan daripada Rasulullah. Ataupun nak wafdukan saat itu makna kata seorang yang terpilih ataupun seorang yang jadi wufud. Kalau wafid makna seorang yang jadi apa? Satu pemimpin di dalam kumpulan itu. Misalnya kerja Asia hatta fok-fok siagi Cina 5 orang. Pasti ada ketua je seorang. Tu panggil wufud. Wufud Sia pergi Cina. Wufud Sia di Korea. Kaja Asia tu utus saya Fok ni 5 orang pergi ke Cina. Mana wufud? Mana wafid dia? Mana ketua dia? Ialah ada seorang yang daripada Sia tu wafid dia. Maka ketika harta taufik ni faham masalah. Rasulullah hantar Abu Bakar untuk mengutipkan harta-harta ni. Lepas tu Fatimah pun tanya mana harta tu. Maka Abu Bakar jawab kata, Rasulullah kata la nurasu, tidak dibagikan kami semua. Tak bagi 5 dak harta ni. Bahkan harta ni ma taraknahu sadaqatan, bermula barang yang kami tinggalkan akannya ialah jadi sedekah. Sedekah untuk fuqara wal masakin, taruh di bank Islam, Baitul Mal. Dah. Bahawa kata kami tak akan ubah dengan cara Rasulullah dan kami tidak beramal malaikat barang yang diamal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Sebab sahabat dia jaga mana? Sebab tu Abu Bakar apabila nak jatuh dia jaga Abu Bakar umar ni. Dia mau jatuh ni hadir Rasulullah ni. Hei Abu Bakar, sungguh ke hadir Rasulullah? Abu Bakar kata, sebenar. Muwani supah tak? Mumik saksi mari. Kata hadir ni sungguh daripada Rasulullah. Lepas tu ambil saksi mari saat ni tu. Lepas pada tu berani sumpah dak. Wallahi wa ballahi, kata hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh ti. Tengok. Pada tu masalah tu. Lepas pada tu Siti Fatimah minta fa aba Abu Bakrin ilham pemain. Maka anggang ia. Maka abai ia. Tak beri ia Abu Bakrin oleh Abu Bakar. Cerita. Tak beri Abu Bakar saat ni dan tak agak abai Abu Bakar menegah Abu Bakar ayyad fa'ah bawasa memberi ia Abu Bakar ila Fatimata kepada Siti Fatimah anak Nabi binti Rasulullah syai'an, yani syai'an minal fai'i.
Gitu. Suatu pun daripada harta fik tak wi. Buat kata tak boleh wi. Sebab harta fik yang dapat ketika Nabi duduk Madinah, ialah didapat harta fik ialah di Khaybar sana, maka buat kata kami tak boleh bagi. Sebab Nabi tak membagikan harta ini illa dan tak lain tak bukan Nabi untuk jadi sedekah. Maka buat apa tak wi pada Fatimah. Ni bukunya Ali Marah ni. Ni buku Ali Tok Sib supahnya akab supah Abu Bakar di khalifah ni. Sebab apa? Sebab orang panggil Abu Bakar saat ni tu orang panggil apa dia? Furqan Mangdi. Pamai. Ada sebab apa? Yakni sebab Abu Bakar tak bagikan harta fik kepada Siti Fatimah. Ni pucuk-pucuk timbul pecah hair. Pecah hair di dalam Islam. Timbulkan sikit-sikit orang panggil ujian daripada Allah. Abu Bakar pun tak wi harta fik kepada Fatimah. Fawajadat Fatimatu, maka telah mendapat oleh Fatimah ala Abi Bakrin, di atas Abi Bakar. Dapat gapo? Fi zalika, pada dimakan itu. Dimakan mana hadami tak molek ising isyarat. Hak ngatuk bangun di. Fawajadat Fatimatu, maka telah mendapat oleh Fatimah. Dapat ala Abi Bakrin, di atas Abi Bakar. Fi zalika, pada dimakan itu. Dimakan mana? Ai zalikal maskur min man'ihi Abi Bakrin. Min man'ihi ay yadfa'a ila Fatimata syai'an. Tak sida. Kemudian mendapatlah oleh Fatimah ala Abi Bakrin, di atas Abi Bakar. Fi zalika, zalikal maskur min man'ihi ay yadfa'a ila Fatimata syai'an. Jadi Fatimah pun dapat di atas Abu Bakar. Pada dimakan itu. Dimakan mana? Dimakan tok si bagi man'ihi, menegah Abu Bakar. Ayyad fa'am, bahasa nak memberi akan ibadah kepada Fatimah sesuatu. Abu Bakar negah tak boleh. Fatimah, oh aku nak bagi padamu tak boleh. Kerana Nabi tak boleh bagi. Maka aku tak beramal malaikat barang yang diberamal oleh Rasulullah. Maka ketika ni Nabi tak bagi harta taufik ni, maka aku nak bagi pada engkau tak boleh. Maka bila-bila tu apabila Fatimah dapat di atas Abu Bakar yang menegah ataupun abai tak bagikan harta taufik yang didapat daripada Khaybar, qal sambil berkata ia Abu Bakar kata dia, fahajarathu, maka pergi ia Fatimah. Lepas pada Abu Bakar kata begitu, Fatimah pun pakai pergi hijrah. Berpindah ia Fatimah akan dia akan Abu Bakrin pergitalah dia minta satu perkara demo, minta nak bertai barang demo, minta nak penjel barang demo tak bagi. Apabila demo tak bagi, dia kata begitu, kita pun bakit bangun. Fatimah pun macam tu. Dia minta mengayuh pada Bakar, mana harta ayah kahwin Abu Bakar? Abu Bakar kata harta ni Rasulullah tak bagi. Dan kami tak akan beramal, malaikat barang diberamal oleh Rasulullah. Maka Fatimah pun bakit je. Falam tukallimhu. Baca molek. Maka tidak bercakap-cakaplah ia Fatimah. Fatimah pun tak sip cakap asri. Falam tukallimhu, maka tidak bercakap-cakaplah ia Fatimah akan dia akan Abu Bakar. Fatimah pun marah weh. Tak kecek senyap. Lepas tu Abu Bakar tegur pun tak kecek. Abu Bakar kecek pun tak kecek. Lama mana Fatimah tak kecek dengan Abu Bakar? Hatta tuwufiyat, hingga diwafat dan dimati akan dia akan Fatimah tu. Selama tu apabila Fatimah giroyak Abu Bakar kata mana harta ayah kahwin, harta Rasulullah, hak yang dapat daripada harta fik ataupun dapat ketika Nabi duduk di Madinah, yakni dapat harta fik di Khaybar, maka Abu Bakar kata ada, tapi harta tu Nabi tak wi bagi. Apabila Nabi tak wi bagi, kami nak bagi tak boleh, tak wi pada Fatimah. Fatimah pun senyap hijrah pergi, maka tak kecek dengan Abu Bakar siapa mati. Siapa wafat Abu Nera, Fatimah tak kecek. Wa asyad, dan hidup ia Fatimah. Hidup Fatimah saat ni ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hidup Fatimah ba'da Rasulillah ai ba'da wafati Rasulillah, selepas daripada kematian Rasulillah. Fatimah hidup mari lepas pada Nabi mati tahun yang 11. Fatimah hidup lama mana selepas ada mati Nabi mati. Nabi wafat sittata asyhurin pada masa ni bulan. Heran ni. Berarti molek weh. Nabi mati tahun yang ke-11. Maka tahun yang 11 Nabi wafat. Maka selepas daripada Nabi tu wafat 3 ni bulan. Ni bulan Nabi wafat,
Lepas pada tu ikut dan turutlah oleh wafat bagi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dah. Maka situlah Abu Bakar saat itu tak beri kepada Fatimah. Siapa Fatimah pun mengajuk dan mengajuk. Maka marah pada Abu Bakar. Siapa tak kecek dengan Abu Bakar. Siapa mati weh. Lepas tu hidup Fatimah selepas daripada ayah yang mati. Ni boleh Fatimah pun turut kubur atik. Nah. Kama dia kata wallahu alam. Nah. Wa man tarakal witra. Dan barang siapa yang telah meninggallah ia barang siapa. Al-witra akan sunat witir. Ia tinggal sunat witir. Sunat witir ni, yakni kita semaya lepas pada isya. 3 rakaat. 2 rakaat muqaddimah, 1 rakaat dikatakan witir. Maka barang siapa yang tinggalkan witir, ruddat syahadatuhu. Ditolak akan penyaksiannya. Penyaksian bagi man? Ni kata setengahnya kalau orang tu acak tinggal witir, maka nak ambil dia jadi saksi, jadi syahadah tak boleh weh. Nak jadi syahid tak boleh. Makna kata syahadah dia tu ditolak. Makna katanya berat juga lah kita tengok sini ni orang tinggal witir. Jadi kalau Hanafi witir dia tu wajib dia tambah jadi seolah tahu Hanafi ni kena sembahyang ni fardu. Dalam sehari tu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia kena tambah selaginya witir. Pok dia kalau tak sembahyang witir berdosa. Adapun Syafi'i kita sunnatun muakkadatun. Sunat ia dekat-dekat wajib. Maka kata sini siapa tinggal witir, makna kata dia tu ditolakkan penyaksian. Kalau dia nak jadi saksi nikah pun tak boleh nak jadi saksi. Kalau kita kira tengok sini. Ditolakkan saksi dia. Dia nak jadi syahid tak boleh. Dan dia terberatlah, besar jugalah. Wa nahwu dzalika, dan seumpama dimakan itu tinggal witir tu. Zalikal witri. Terkil mana? Wa nahwu zalika, dan seumpama dimakan itu dimakan al-mazkur min tarkil witri, daripada meninggal witir. Jawab kena. Wa ujiba, dan dijawabkan akan dia min jihatil musannifi, daripada jihad musannif dengan takrif kata al-mazkur ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Tengok mulai. Tak ada mudah nak dah kita ni masa pun payah-payah juga ni. Payah dengan ibarat yo pun payah. Lepas tu kita kena ngajilah benda payah-payah ni. Dah ngaji lama ya faham, ya dakik, ya tahakkuk sedap. Wa ujiba, dan dijawabkan daripada pihak musannif bi annal muradah, dengan bahasa dikanakkan murad musannif pada tarikh ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Bi annal murada ay muradal musannifi fi zalika ta'rif, yani murad musannif pada dimakitu ta'rif mana ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih ni iqabul akhirati, ialah kena kepada seksa di akhirat weh. Bukan murad kata ma yu'aqabu ala tarki tu seksa di dunia. Kan jawab tu. Lepas tu kalau kira sini ni orang tinggal bas di kampung, maka diseksa sebab diseraikan kampung tu. Lepas tu orang tinggal semai raya tak ada siapa dia serabut mai raya weh, maka diserai kampung tu. Lepas tu kalau siapa dia tinggal kawitir, maka tak terimakan penyaksian dia. Maka jawabnya setengah daripada musannif kita jawabnya murad ngata yu'aqabu ala tarkini iqabul akhirah, ialah siksaan di akhirat. Wa bi annal uqubatal mazkurah, dan dengan bahasa murad dengan bahasa mana? Jawab lagi. Yang pertama tanggung kata azab situ azab akhirat, dan dijawab lagi atas pada bi annal muradah. Dijawab bi annal uqubata, dengan bahasa siksa al-mazkurata, yang disebutkan akan siksa laisat tiada ia al-uqubatul mazkurah ala nafsi tarki, di atas diri tinggal tu dak. Tinggal kena siksa kan? Dak. Supaya mana? Semaya tu diri semaya wajib kan? Diri semaya tu boleh pahala. Semata-mata diri semaya tak boleh pahala. Tapi semaya pergi sakut dengan kata wujud, dengan kata wajib. Dah kata dengan wujud tu. Apabila pergi sakut semaya dengan wujud, dengan pasti, maka situ timbullah sawabun. Tapi semata-mata diri semaya tak ada boleh pahala. Supaya tak, diri makan nasi boleh pahala tak? Tak. Tapi apabila diikatkan semakan nasi, ditamak makan nasi, dipelazih,
Oi, nak buat amal ibadat setagi nak bangun maya zuhur, lepas tu nak mengaji lepas zuhur. Niat pergi sakutkan makan tu dengan kata nak semaya, nak mengaji. Situ boleh sawabun. Jadi ibadatun bukan dia adatun. Kalau tengok semata-mata diri semaya, tak ada boleh pahala. Tapi semaya apabila dipelazing, direke, ditamat dengan wujub, itu baru boleh pahala. Supaya sini jugalah. Kalau semata-mata diri tinggal, tak ada boleh pahala lagi, tak ada boleh seksa lagi. Bal ala lazimihi. Tak boleh. Kata semata-mata tinggal, tak ada kena seksa. Bal ala lazimihi. Bal bahkan ia tarkuhu tu. Tu. Bal salah takdir ni. Bal ala lazimihi ay bal huwa. Bahkan ia seorang kainun wasabitun ada ia ala lazimihi. Di atas lazim akan dia akan at-tarki. Bahkan ia lazim semua. Tetap semua. Tinggal semua. Tinggal sunat gawa. Sunat witir. Tinggal semua baik. Tinggal semua jamaah. Diri tinggal tak ada kena seksa. Tapi diri melazimi. Dan duk menetapi tinggal. Ada. Orang panggil situ buku kena seksa. Sebab apa diri melazimi tu orang panggil kena seksa. Wa huwa. Dan ia lazimuhu. Melazimi tinggal ni. Tinggal semaya sunat. Tinggal sunat witir. Tinggalkan birthday kapung. Tinggal semaya Jumaat masalah. Alin khilalu. Ialah mencedera dan mencacatlah ia fiddin ay minaddin. Itu orang panggil satu perkara yang duk mencedera ia daripada agama. Kemudian mana ilat kata boleh kata kena seksa sebab dia tu mencederakan agama. Maka mencederakan agama ni jadi gapo weh? Hukum dia tu baik. Wa huwa dan ia alil khilalu minaddin, mencederakan agama ni haramun, haram ia. Gini nak misal demo. Kalau misalnya seorang tu kita takbir. Lepas tu orang panggil takbir ya tu orang panggil sah semaya. Tapi kalau ya duduk les semaya ya baca wak main les semaya panggil apa at-tala'ub bil ibadah. Dia tu wak main dengan ibadat. Maka batal. Maka ya baca pun baca tak molek mana. Duk main gitu, duk main gini. Akapun dia duk garu-garu. Orang tak main gitu. Kalau sekali yang garu berdosa tak salah, tak salah, gatal pengah kali tu. Tapi hak salah duk ulek-ulek dah. Duk ulek sekali, 2 kali, 3 kali duk melazimi tu. Hak tu salah. Sebab menggerakkan anggota yang besar 3 kali. Digaru kali tu tak salah, tak batal. Kita misal. Misalnya menggaru menggata di muka menggaru pengah kali tu. Anggota ni anggota besar ni besar ni le ni. Kalau garuh ni tak apa 100 kali pun lah. Nak garuh tapi bergerak kemah. Sebab anggota besar tak bergerak. Ni nak garuh 100 kali pun tak apa. 200 kali tak apa. Sebab ni dikirakan a'dha'un ataupun idwun saghir, anggota yang kecil. Tapi kalau menggerak tapak tangan ni orang panggil idwun kabir, anggota yang besar. Tapi kalau anggota besar ni buat kaligus mana? Garuh itu kaligus. Maka tak batal. Tapi hak mana tuju jadi batal? Mempelazimi gerak sampai 3 kali. Hak ni fahuwa batilun, batal wismaya. Ingat orang dah? Melazimi itu. Lepas ni masalah tinggal berdosa tak ada berdosa. Tinggal kena seksa dak. Duk melazimi tinggal. Pakat tinggal makan tinggal ada setiap pun tak ada bel. Esok tinggal apa dah? Minggu depan tinggal. Duk mempelazimi tinggal. Hak tu orang panggil tak leh. Sebab apa? Sebab mencederakan daripada agama. Ramlah ni mau kata kampung tak ada bel seorang buta ni. Saya kau buta tak ada bel hari ni. Marang tak ada bel. Hari ni ada. Kampung ni ada email ke tak weh? Agama Jadi cedera agama. Sebab buku cedera agama tu hari. Tu dia. Pergi lagi weh. Waraddus syahadati. Dan bermula menolakkan syahadah, menolak penyaksian. Laisa tiada ia raddu syahadah, tolak tetengin penyaksian. Laisa iqaban tiada ia raddu syahadah iqaban, siksa. Ia tolak masalah penyaksian, tak ada siksa. Bukan kata siksa, tapi wa innama huwa, dan sesungguh ia raddu syahadah ni adamu ahliyatin, tak ada jadi ahliyah.
Tak ada jadi orang panggil ke sepatut ahli orang tu li rutbatin syar'iyyatin bagi martabat yang bahasa syarak. Makna kata orang ni dia bukan ahli, dia orang bukan orang yang terlayak yang nak jadi saksi. Gini nak misal demon. Demon ni sebab apa dia tak layak nak niat? Sebab apa dia tak layak nak niat? Masuklah semaya pakai cup kita dah berpiyah lah, subai lah, dah pakai jubah lah, banyak bahu lagi. Tapi dia niat usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin. Weh, tak jadi niat dia. Sebab apa? Dia bukan ahli. Sebab apa bukan ahli? Dia sia, dia kafir. Kamu dia orang kafir, orang panggil laisa ahlan lin niyah. Dia bukan ahli niat. Walau dia pakai piyah sepuluh edang duk lagu katak, mari duk memponok itu. Nah, pakai piyah pogito, pakai subai, pakai baju tuk pogito, wak jadah tak tahning, masuk bayar zuhur tadi, usalli fardal zuhri. Lepas tu kenapa weh ada edang mapok rupa maya, tapi tak sah. Sebab apa? Sebab dia bukan ahli niat. Sebab dia tak ada al-iman. Dia luputkan syarat iman. Sebab tu dia panggil ditolakkan. Dia bukan ahli bagi niat. Supaya ni, sebab apa dia sana ni? Bukan ahli. Sebab apa bukan ahli? Dia tinggal witih semua. Apabila tinggal witih semua, orang ni bukan ahli bagi untuk nak terimakan penyaksian dia. Mukmin balang ni lirutbatin syartiyatin lirutbatin syar'iyatin bagi murtabak yang syarak yang bahasa syarak. Syartuha bermula syaratnya syarat bagi rutbatin syar'iyah yakni murtabak yang bahasa syarak ni kamalatun ialah kesempurnaan nak panggilkan murtabak yang syarak, murtabak yang pesing syarak. Ketinggian yang pesing agama ni syarat dia kena kesempurnaan seorang. Sempurnaan seorang tu dia bergantung kepada beberapa perkara. Dia jagakan adat, dia jagakan keadaan dia jagakan semaya dia jagakan amalan dia jagakan sunat dia. Hani orang panggil kesempurnaan. Inilah dikatakan syarat nak dapatkan martabat yang tertinggi di dalam agama. Kamalatun mana? Kesempurnaan yang sempurna saat itu tajtami'u yang duk berhimpunglah ia kamalatun kesempurnaan dia berhimpung min af'alin daripada segala perbuatan seorang. Makna kata orang panggil nak dapat martabat syarak, orang ni nak terima kata dia boleh jadi penyaksian le nikah ataupun penyaksian masalah orang panggil ada balah bantah. Makna syarat kira kata orang ni dia nak boleh kepada martabat ni, dia saat ni tu nak boleh jadi penyaksian, syarat ia tu kena sempurna segala perbuatan yang dok berimpung pada seorang ataupun tinggalan dia. Dia buat dah benda ni, zina, dak. Patut arak yang minum dak? Dak, dia tinggal arak, dia tinggal berzina, dia tinggal kata kat orang, dia tinggal celah orang, dia tinggal tuduh orang. Dengan sebab perbuatan dan tinggalan ni lah orang panggil seorang ini terdapat martabat yang sempurna yang tertinggi yang syarat berikan kebenaran kepadanya. Orang ni wahib bahang. Boleh kita percaya dengan menyaksian? Bahang semua dah hari-hari. Boleh percaya tak? Tak boleh percaya. Orang ni dah hari-hari duk ngaji arak. Boleh kita percaya tak? Martabat yang bahasa syarat tak boleh diterimakan dengan dia. Atau dia panggil kamalatun tajtami'u. Gawa dia? Min af'alin wa tarkin. Fadakhala fiha. Maka masuklah tawak. Fadakhala fiha. Maka masuklah padanya. Pada gapo dia? Yakni pada rutbatin syar'iyatin ini. Al-wajibu wa ghairuh. Masuk mana ni? Fadakhala fiha. Maka masuklah padanya. Oleh perkara yang wajib. Wa ghairuhu dan lainnya. Dia masuk pada mana? Masuk pada ni kita kata masuk pada kamalat ni ke? Kesempurnaan yang berimpung ia daripada segala perbuatan dan ketinggalan tu al-wajibu. Tu cerita fadakhala fiha maka masuklah padanya pada gapo? Kesempurnaan yang berimpung daripada perbuatan ni al-wajibu wa ghairu. Tengok yang wajib dan yang sunat. Tengok gapo dia? Kamar dia baris dibuat tu beri pahala. Maka baris buat pahala asal tanggung takrif ni al-wajibu. Wajib tu baris diberi pahala, maka masalah kena buat.
Dah. Maka hak sunat pun termasuk je barang dibuat boleh pahala. Nah, kita semaya sunat boleh pahala, boleh pahala. Maka kita ambil semaya sunat boleh pahala, boleh pahala. Lepas tu kita pergi cabut duri tah batas boleh pahala, boleh pahala. Barang buat baik boleh pahala. Sebab tu di bawah takrif ini asal tertanggung kata al-wajibu. Maka al-wajibu kita nak pakai wajibu betul-betul tak boleh musalih tangga kata nak menyatakan sifat-sifat bagi perkara wajib. Maka terpeluk dan terkandung di bawah al-wajib. Sifat-sifat wajib tu termasuklah orang panggil hakikat bagi perkara wajib. Tapi kalau kita nak pakai takrif betul-betul yang wajib, itu tak sah. Sebab apa? Sebab tika ni orang panggil al-wajibu tu makna tu yang bersifat dengan wujud saat ni tu bukan sah. Ramai, banyak sifat. Tapi sebab itulah ditanggungkan tarikh al-wajibu ma yusabu ala fi'li, tertanggung bayanul awsaf ataupun bayanul wasfi, nak menyatakan sifat-sifat bagi perkara yang wajib. Maka sifat perkara wajib yang gawa yang terbenarlah oleh hakikat wajib di bawahnya. Tapi nak akan wajib betul-betul tak boleh, nak tertanggung, nak menyatakan sifat-sifat perkara wajib. Kama dia termasuk dua tarikh ma yusabu ala fi'li ni dakhilun tahta hadzal tarikh kathirun minas sunani fihi. Jadi termasuk tarikh tu buat boleh pahala, tinggal boleh siksa. Buat boleh pahala, tinggal kena siksa. Termasuk di bawah ini tarikh, tengok Lutfi. Ialah segala sunat-sunat termasuk dua tarikh ni. Mana sunat kal azan, seperti azan dan asal azan ni sunat muakkadah, bukan perkara wajib. Sebut perkara wajib pemaya ni wajib no. Maya 5 waktu tu wajib. Lepas tu puasa tu wajib. Lepas tu buat baik kepada Allah, taat pada Allah wajib. Tapi azan ni tak wajib. Kalau tak bel pun tak ada apa. Tapi lah kampung kalau bel tepat tak terbel tepat. Misalnya sejik bel balasah tak bel. Tak ada apa dah, lucu dah. Orang panggil berdosa. Sebab bel ni dikatakan fardu kifayah. Heran ni? Bel dikatakan di dalam Islam ni fardu kifayatin, dikatakan fardu kifayah ka salatil janazah, supaya semaya mayat. Mayat ni setiap kampung tak ada semaya serabut, berdosa habislah di kampung tu kalau orang mati. Bel apa supaya tu? Asalnya bel sunat ke wajib? Sunat. Tapi orang panggil fardu kifayah. Dalam kampung kalau tak bel seekor buta dalam kampung masjid balasah tak ada bel dalam kampung ni serabut tak bel weh. Maka pakat tanggung dosa belakalah dalam kampung. Maka termasuk dalam mayusabu ala fi'li ialah daripada kita bel dan kita azan iqamat tu orang panggil termasuk atau barang boleh pahala apabila kita buat. Tinggal kena seksa. Seksa kan nak tengok bel asal sunat muakkadah bukan perkara wajib, tetapi termasuk di bawah tarikh ini kerana ma yusabu ala fi'li, barang dibuat boleh pahala. Diberi pahala kerana buat apa? Buat azan dan diazab dan didera apabila seluruh negeri kampung tu tinggal azan belaka. Maka ketika ni diserangkan oleh kerajaan kena serai kampung nolikung. Igak tu email tu kotik ke berjaga. Kok mana oleh kampung tak ada boleh bel. Tu seksa. Tapi ditanggung kata ma yusabu ala fi'li. Mana kata sunat misalnya tembel, kalau misalnya ya baik maka dapat lucu belaka dosa daripada ahli kampung tu. Tapi lu tak buat sekor buta maka disiksakan ke. Kalau dunia diigat oleh kerajaan. Mik tu hotel boleh jaga boleh semalam ni sebagai uguk dia. Gaduh sikit habu kubel ni. Hak tu kalau kita tengok kepada zuhir daripada perkataan, maka jawab daripada pihak musannif katanya annal murada bil iqab wa yu'aqabu ala tarki, diseksa kerana dia tu tinggal. Murad seksa tika ni seksa akhirat, huwa iqabul akhirah. Jawab pertama. Dan jawab yang kedua annal uqubatal mazkurah, seksa yang disebut ini laisat ala nafsi tarki, bukan semata-mata diri tinggal seksa ni. Tinggal tu seksa, tinggal bel seksa dak. Tinggal semaya, kalau tengok diri semaya, tinggal tu seksa dak. Tapi gawa dia bal ala lazimihi, bahkan di atas mempelazimi tinggal semua. Tinggal bel semua kampung tu haram marai tak bel, hari tak bel, lusa tak bel, minggu depan tak bel, wadah weh. Maka duk melazimi di atas tinggal bel, melazimi tinggal Jumaah, tinggal tak ada siapa dia sekor buta semaya Jumaah le kampung weh. Sejak dah tak ada pergi, balasah dah tak ada pergi, tak ada hidup maya Jumaah. Orang panggil diri tinggal Jumaah, hak tu orang panggil tak ada berdosa, tak ada kena seksa. Tapi diri mempelazimi tinggal.
Hak ni membawa ada alin khilalu minal din. Orang panggil membawa ada cedera dan cacat pada agama. Sebab cedera ni wa huwa haramun. Haram tujuh duk melazimi tinggal tu. Diri tinggal Jumaat tak ada berdosa, tak ada kena seksa, tapi diri duk melazimi. Dia kata kampung ni tak ada sekor buta semaya Jumaat dah, tak ada bunyi bel, tak ada bunyi semaya Jumaat. Pas rusak dak agama. Kampung tu maka sebut atau rusak. Diri merusak agama itu wa huwa haramun. Dah. Sekadar tu kamar dia kata wallahu a'lam.